Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah bagi taufik kepada kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat mengerjakan fardu maghrib secara berjemaah, dan kemudian sama-sama kita dapat duduk majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis pembacaan kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan diterjemahkan oleh Syekh Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki, yakni Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahumullah ta'ala. Semoga pembacaan kitab kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kefahaman agama pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu hati kita untuk terus istiqamah di atas jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung muka surat surat berapa ni? Muka surat 3 muka surat 3 daripada mukaddimah dia. Masih dalam mukaddimah apa yang ditulis oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Baik, iaitu pada perenggan yang berikutnya di tengah-tengah tu. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kitab Ayyuhal Walad ini ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebagai jawapan kepada sepucuk surat yang dihantar oleh seorang murid beliau yang sangat mencintainya. Baik. Jadi kitab ini sebenarnya adalah jawapan daripada Al-Imam Ghazali terhadap permintaan daripada seorang anak murid beliau. Walaupun yang menulis yang menghantar surat ni adalah seorang pelajar, dan membalas surat tadi, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah menulis satu risalah, surat jugalah. Risalah ni maksudnya kitab yang kecil, di mana dalam perkara tersebut, dalam risalah ini didatangkan banyak nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali kepada anak murid beliau ini. Baik, jadi ini adalah merupakan adat para ulama di dalam pentarbiyahan, iaitu ada hubungan di antara pelajar dengan guru, di mana anak murid sentiasa merujuk kepada guru apa sahaja perkara yang ingin dilaksanakan, apa sahaja perkara yang berkaitan, perkara permasalahan, semuanya dilaporkan dan diberi laporan kepada guru. Jadi ini merupakan apa yang diajar oleh salafus salihin kita,
Begitu juga bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan melalui surat ini adalah salah satu cara yang paling mirip paling mirip dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabit daripada baginda Nabi SAW, Nabi akan menghantar surat. Nabi menghantar surat kepada pembesar-pembesar Rom, Parsi, daripada Najashinya. Jadi tujuan surat-surat ini dihantar adalah untuk tujuan dakwah. Bagaimana risalah dakwah ini dapat disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan di sana baginda Nabi SAW bukan menghantar surat sahaja, bahkan menghantar jemaah. Bersama dengan surat tadi ada orang yang dihantar, utusan-utusannya. Dan di dalam surat tadi ada perkara-perkara yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Dan begitu juga kita bagaimana kami sendiri melalui pentarbiahan guru-guru kami, ada cara di mana guru-guru kami syorkan supaya dibuat untuk ditulis surat. Jadi biasanya ada satu helai surat dilipat dua, kemudian satu soalan kemudian dibiarkan kosong. Jadi dibiarkan kawasan yang belah kiri ini kosong supaya guru-guru kami dapat menulis jawapan dalam pentarbiahan kami. Misal kata kami ni ada masalah hati, suka sangka buruk. Jadi kita akan rujuk dengan guru-guru ni, kemudian guru-guru ini akan bagi tahu solusinya, bagaimana jalan penyelesaian bagi masalah-masalah suka sangka buruk, masalah-masalah cinta dunia, ada yang istiqamah dengan amalan-amalan maksiat. Maka pentingnya perkara ni supaya hati kita dapat ditarbiahkan oleh guru yang layak untuk mentarbiah diri kita. Baik. Jadi sebab itu pentingnya murabbi dalam masalah ini. Baik, jadi ini adalah tanda cintanya anak murid ni kepada gurunya. Jadi dia menghantar surat dan bertanya walaupun mungkin anak murid dia ni dah jadi guru dah, tetapi bagaimana hubungan tadi takkan putus. Takkan putus sampai bila-bila, kerana guru inilah yang menjadi sebab untuk dia dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka hubungan ini takkan terputus sampai bila-bila. Kata Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, aku adalah hamba kepada orang yang mengajarku satu huruf. Jika dia mahu maka dia jika mahu dia untuk memerdekakan aku, maka dia boleh buat. Jika dia nak untuk teruskan aku menjadi hambanya, maka dia boleh laksanakan. Jika dia nak buat apa pun dia boleh buat. Begitulah kata yang diberitahu oleh Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Di mana di dalam surat itu murid beliau meminta agar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sudi menulis sepucuk surat yang merupakan suatu nasihat yang ditujukan kepadanya secara khusus. Jadi nasihat secara khusus, kadang-kadang kita ni perlu nasihat secara umum. Yang itu yang kita hadir berjemaah, kita dengar secara umum. Tapi nasihat secara khusus ni penting. Bagaimana anak murid bersama dengan guru, dia jumpa secara personal. Maka anak murid yang begini biasanya di hati guru dia lebih lah. Dia akan lebih dapat doa lebih, banyak khidmat lebih, banyak susah lagi, bahkan selalu kena marah. Biasanya yang guru, anak murid yang rapat dengan guru ni, yang dialah yang paling banyak kena marah. Biasalah. Kalau khidmat salah, itu salah, sering kali kena marah. Bila orang buat tamsilan, bila selalu sebut nama dia. Benda buruk selalu sebut nama dia. Tetapi inilah orang yang biasanya akan disebut namanya dalam doa guru dia. Sebab itu nasihat bukan sahaja kita perlukan nasihat yang umum, bahkan nasihat yang khusus itu lebih lagi kita perlukan. Jadi kalau ada ulama-ulama kita yang datang
mungkin kalau ada peluang untuk jumpa dengan mereka, boleh bincang dengan mereka, boleh meminta pendapat daripada mereka, maka itu adalah lebih baik lagi Baik. Walaupun ia yakin bahawa isi dan kandungan surat tersebut telah ada termaktub dalam kitab-kitab karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi walaupun begitu, tapi dah tahu dah. Dan begitulah anak murid dia. Biasanya anak murid ni, dia akan dengar nasihat guru tu berulang-berulang kali. Kan? Macam saya lah mengajar mungkin kan, dah lama sebelum ni. Kadang-kadang ceritanya benda sama aja. Dok ulang benda tu, cerita tu, benda sama aja. Tetapi begitulah keadaan sebagai seorang anak murid, dia sentiasa dahagakan nasihat-nasihat daripada gurunya, apa sahaja saranan, apa sahaja petunjuk yang diberikan oleh gurunya, maka dia akan ambil dan dijadikan sebagai panduan di dalam kehidupan. Jadi janganlah kita ni rasa bosan dengan guru kita ni. Dan kita kadang-kadang dah kenal dah ustaz kita yang mengajar ni dah lama dah. Bertahun-tahun kita belajar dengan dia. Sampai dah tahu dah cerita apa dah cerita tu sudah sama kan. Tapi tetap kita kena hormat dia sebagai guru kita, mempunyai ilmu yang lebih daripada kita, dan kita mengambil faedah, mengambil istifadah daripadanya dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan daripada kedua-dua belah pihak akan dapat manfaat yang banyak. Baik, lalu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan murah hati menjawab surat anak muridnya tadi dan memberikan kepadanya beberapa nasihat yang sangat mahal harganya. Baik, apabila kita cuba meneliti kandungan surat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ini, kita akan mendapati bahawa beliau sangat ikhlas sekali di dalam memberikan nasihat. Jadi di antara perkara yang kita boleh lihat ialah Imam Ghazali ini adalah guru kita di dalam pentarbiahan hati kita. Sebagai imam di dalam ilmu tasawuf kita yang kita jadikan sebagai panduan dan kita berpaksikan kepada pentarbiahan yang diajar oleh Al-Imam Ghazali ini. Bahkan di seluruh dunia ni, berapa banyaknya belahan dunia ni, memang di antara guru yang diambil adalah Al-Imam Ghazali. Jadi kita tetap mempunyai hubung kait, kita tetap berhutang budi sebenarnya dengan para al-imam yang telah memudahkan urusan kita, yang telah menyusun ilmu-ilmu tasawuf ini, yang mana ianya adalah perluan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan satu daripada maksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan di atas muka bumi ini. Jadi apabila kita lihat karangan-karangan Al-Imam Ghazali dan begitu banyaknya kitab-kitab yang beliau karang, terutamanya di dalam ilmu tasawuf. Kerana itulah perkhususan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Al-Imam di mana beliau sangat mahir di dalam ilmu tasawuf. Dan apabila beliau ni seorang yang mahir dalam ilmu tasawuf, maka pastilah beliau ni adalah orang yang akan menjaga hatinya, terutamanya perkara yang merupakan sirrun min asrarillah, satu rahsia daripada rahsia-rahsia Allah, iaitu perkara yang berkaitan dengan ikhlas. Perkara berkaitan dengan ikhlas inilah perkara yang sangat-sangat kita takuti tuan-tuan. Kerana pada zahirnya mungkin rupa paras amal kita ni nampaknya berbentuk akhirat, tetapi disebabkan hati yang salah, keikhlasan itu tak ada, maka ia hakikatnya adalah semata-mata untuk dunia. Kam min amalin, berapa banyak amalan yatasawwaru bisuratid dunya, yang berbentukkan bentuk dunia, tetapi apabila niat yang baik, ikhlas semata-mata kerana Allah, maka amalan yang berbentuk dunia akhirnya telah berubah menjadi amalan yang berbentuk akhirat. Ini perkara yang seharusnya kita renungkan, dan inilah perkara yang cuba diterapkan oleh Al-Imam Ghazali, dan kita dapat lihat sehingga hari ini kitab-kitab beliau masih dibaca.
kitab-kitab karangan beliau sampai hari ini dapat dibaca, dan nama-nama mereka ini masih lagi disebut oleh seluruh umat manusia. Orang Islam semua menyebutnya kerana mengambil istifadah, mengambil faedah daripada kitab-kitab karangan mereka ini. Dan punca penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah keikhlasan. Punca penerimaan daripada Allah Taala itu adalah keikhlasan. Bagaimana ikhlasnya seseorang itu, maka berkekalanlah apa yang dia laksanakan. Walaupun apa yang dia buat tadi simple, kecil, tetapi apabila ikhlas, Allah kekalkan sampai hari ini boleh ada. Kekal beribu-ribu tahun, masih ada sehingga hari ini. Baik, jadi sebab itulah kita tuan-tuan, belajar ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang berkaitan dengan hati. Maka kita nak membentuk sifat ikhlas, kita nak datangkan ikhlas, amalan kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan di celah-celah ungkapan beliau terserlah kebolehan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam menggambarkan tipuan dunia dan kekalnya negeri akhirat. Jadi dalam nasihat-nasihat ini banyak dalam kita akan dapat lihat bagaimana awal-awal kitab banyaknya targhib ataupun memberi rangsangan kepada anak muridnya yang khusus ataupun kepada seluruh umat manusia, ialah dalam memahami bahawasanya dunia ini adalah tempat yang penuh dengan tipu daya. Kita akan dapat lihat dalam kitab ini banyaknya cerita pasal bahawa dunia ini adalah tempat yang sementara. Dan kemudian banyaknya menerangkan kepada kita kekalnya negeri akhirat, bahawa akhirat itu adalah tempat yang kekal selama-lamanya. Jadi di dalam menceritakan perkara ini, inilah perkara lumrah tuan-tuan, yang harus kita yakini. Dunia ni bukanlah tempat selama-lamanya. Dunia adalah tempat kita menjadikan jambatan untuk kita sampai kepada kehidupan akhirat. Maka Imam Ghazali menekankan perkara ini di dalam kitab beliau ini, di dalam menggambarkan kepada kita supaya tipu daya dunia tadi dapat dihilangkan daripada kita. Cinta pada dunia dapat berkurangan dalam diri kita. Bagaimana hubbul akhirah, daripada hubbul dunia kita tukar kepada hubbul akhirah, cinta pada kehidupan akhirat. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in supaya sentiasa memikirkan kehidupan akhirat. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa berfikir tentang kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lupa tentang kematian. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah kekasih Allah, tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana ada datang hadiah ataupun pemberian daripada orang yang begitu banyak, maka baginda akan mengagih-agihkan, dan baginda tidak suka apabila keadaan baginda mati dalam keadaan wafat, dalam keadaan ada harta di sisi baginda Nabi SAW. Inilah yang Nabi SAW tunjukkan bagaimana pemikiran tentang maut, tentang mati yang sentiasa terbayang-bayang di mata baginda Nabi SAW, yang ditunjukkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Dan betapa perlunya kita kepada iman dan amalan yang soleh dan kejernihan jiwa. Jadi dalam melalui kehidupan dunia yang penuh dengan pancaroba, penuh dengan tipu daya ini, kalau iman tak ada, kalau amalan pun tak ada, amal yang soleh bukan amal yang soleh, amal yang sahih yang kita nak usahakan, dan kemudian iman yang sahih yang kita nak usahakan, dan amal yang soleh yang kita nak usahakan. Kalau tak ada dua perkara ni tuan-tuan, habislah dunia kita. Gelaplah segala-galanya. Apa yang kita miliki, apa yang kita usahakan, semuanya hanyalah fata morgana sahaja, tipu daya sahaja sebenarnya. Baik, dan juga kejernihan jiwa, perkara yang seharusnya ada dalam diri kita tuan-tuan, iaitu bagaimana hati kita sentiasa berada dalam keadaan bersih.
setiap masa dan keadaan, tidak menyebabkan hati kita bertambah kotor dengan maksiat, dengan dosa, dengan sangka buruk, dengan itu, dengan ini. Jadi apabila kejernihan jiwa inilah yang menyebabkan apabila kita melaksanakan perintah Allah, maka kita sampai kepada Allah. Apabila hari ini kita tak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tauhidnya tak sempurna, ilmu fiqahnya tak sempurna, ilmu tasawufnya tak sempurna, maka akhirnya tak sampai. Apa yang dilaksanakan daripada amalan-amalan tadi dirasakan kosong lagi jiwanya. Seolah-olah dah buat amal. Bila mana Nabi SAW kata buat amal sekian, dah buat amal. Tetapi amal tadi tak memberi kesan dalam jiwa. Sebab apa? Pantulan ma'rifatullah dalam hati. Hati yang penuh dengan zulumat tadi menyebabkan kita tidak rasa dalam amal yang kita lakukan. Sedangkan hakikatnya apabila seorang yang kenal pada Allah Ta'ala, datang saja perintah Allah, disambutnya perintah Allah Ta'ala tadi dengan penuh rasa bangga, dengan penuh rasa kebesaran, ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana baginda Nabi SAW yang hatinya dibersihkan, disucikan, dibelah oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibelah oleh beberapa orang malaikat yang datangnya tadi, dikeluarkan segala apa yang ada dalam hati Nabi daripada perkara-perkara yang tidak baik, dibersihkan. Bagaimana kejernihan jiwa ni tuan-tuan, bukan sahaja baginda Nabi SAW yang perlu, kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini seharusnya membersihkan hati, sentiasa membersihkan hati. Baik. Kita juga melihat kasih sayang Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala terhadap muridnya. Lalu beliau membawakan nasihat ini dalam bahasa yang halus, yang menyentuh hati nurani. Jadi kita dapat lihat bagaimana nasihat-nasihat. Kita lihat sendiri tajuk risalah itu, surat ini, iaitu ayyuhal walad, wahai anakku. Walaupun yang meminta nasihat ni adalah anak murid, tetapi panggilan dia tadi dengan panggilan walad, iaitu anak, bagaikan anak sendiri. Inilah menunjukkan kasih sayang seorang guru kepada anak murid yang takkan habis, tuan-tuan. Bahkan sampai kepada kehidupan akhirat, membawa kita mendapat keredaan ilahi, membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan, kita jangan pernah mengabaikan, jangan pernah kita memandang lekeh dengan mana-mana guru kita. Berapa banyak pengorbanan dia yang terpaksa dia lakukan untuk mengajar, nak mutalaah, menghabiskan masa dia mengkaji, buka kitab, buka kamus, melapangkan masa dia untuk faham, kemudian dengan segala macam komitmen yang lain. Jadi guru-guru kami selalu memberi pesanan kepada kami, selalulah ziarah mereka, selalu jumpa dengan mereka. Allahu Akbar. Jangan sampai guru kita sudah tiada, baru kita datang, baru kita nak jenguk dia. Ini bukanlah sebagai seorang anak murid yang sebenar. Baru-baru ni guru kami, salah seorang daripada guru kami meninggal dunia dalam minggu lepas, hari Isnin, disebabkan sakit jantung, muda lagi. Jadi di antara pesanan lah daripada guru-guru kami yang lain, ramai dah yang dah sakit, padahal mereka mentarbiah kami dengan penuh mujahadah, kami tahu. Dan kami lihat sendiri bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana kami berkhidmat kepada mereka dalam segala segi, dan itu sangat-sangat memberi kesan dalam kehidupan kami sehingga membentuk diri-diri kami menjadi insan yang berguna untuk masyarakat. Jadi di antara pesanan dia adalah sentiasa mengunjungi, sentiasa mengambil nasihat daripada mereka, dan janganlah apabila apabila guru kami dah tiada, barulah kita menyebut-nyebut kebaikan, sedangkan waktu dia hidup tak pernah pun ziarah. Jadi saya nasihat untuk diri saya sebenarnya. Kadang-kadang kita ni duduk sini, duduk lembau, kadang kita lupa guru-guru kita yang masih ada, yang sudah sakit sana sakit sini, kita lupa untuk menziarahi mereka. Jadi sama-samalah kita
menjaga kebajikan mereka guru. Bukan untuk saya tuan-tuan, saya bukannya supaya tuan-tuan apa ni pada saya, bukan. Jadi ini saya cakap ni untuk saya mengambil pentinglah perkara ni. Baik. Jadi dalam bahasa yang halus yang beliau gunakan sehingga menyentuh hati nurani. Jadi kelebihan apa yang dibuat oleh para ulama kita ialah dalam menulis kitab-kitab pun mereka sangat ikhlas, tuan-tuan. Satu perkara yang mereka nak tulis, kadang-kadang mereka semayang taubat, mereka semayang hajat, mereka berada dalam keadaan wuduk. Mereka takkan buat perkara tadi dengan sebab itulah kita dapat lihat kitab-kitab mereka ini walaupun sudah ribuan tahun masih lagi dibaca. Masih lagi. Kerana kesan mereka ialah amalan-amalan mereka yang begitu ikhlas. Bagaimana mereka nak tulis tadi, mereka minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh dinafikan, tuan-tuan. Merupakan amalan semua para salafus salihin kita. Pasti sebelum mereka menulis kitab tadi, mereka dalam keadaan berwuduk. Sentiasa berada dalam keadaan suci. Maka ilham yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi pastilah ilham yang baik. Ketika nak menulis kitab pastilah kita memerlukan ilham. Macam mana nak susunan dia, bagaimana nak letak ni di mana, bab ni di mana. Maka inilah yang kita katakan ilham daripada seorang yang soleh, minta petunjuk daripada Allah, maka lalu diberi ilmu wahbiyah ataupun ilmu laduni, diberikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para ulama salafus salihin kita ini. Baik, terkadang dapat mengalirkan air mata dan memberikan kesan yang sangat mendalam sekali sehingga membawa kepada suatu perubahan dalam kehidupan kita. Jadi kita dengar nasihat-nasihat ni, tuan-tuan, bukannya sekadar halwa telinga. Bukan kita dengar nak sedap, seronok dengar ceramah, oh ustaz ni cakap sedap, ustaz ni tak cakap sedap. Jangan kita niat gitu, tuan-tuan. Setiap ulama, setiap guru itu ada merupa kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Ada ulama dia tak pandai bercakap. Dia bukan jenis mengajar, tapi Allah jadikan dia sebagai seorang alim. Tapi dia tak pandai bercakap. Dia mengajar je, baca je, tapi dia tak cakap, tak bersyarah. Ada orang dia pandai cakap. Mungkin orang yang pandai cakap itu hakikatnya tak ada ilmu pun, kosong aja, pompang-pompang aja. Mulut aja keluar, cakap aja, tapi hakikatnya tiada. Tapi orang yang tak bercakap itu, janganlah kita pandang orang yang pandai bercakap itulah orang alim, yang tak pandai itu bukan orang. Bukan begitu cara pengenalan dia. Sebab itu kadang-kadang para alim ulama itulah permata ummah. Kita yang perlu menziarahi mereka. Berapa banyak ulama-ulama kita yang dah meninggalkan kita, yang setiap hari kita dengar, saban hari kita mendengar imam tu meninggal, ustaz ni meninggal, selagi masih ada peluang ni ziarah mereka. Kita pun ada juga fikir macam mana nak dapat pergi ziarah para ulama kita di belah Kedah sana, belah Perak ke, memang kita ada mesyuaratkan bersama asatizah untuk kami sentiasa dapat mengambil istifadah daripada para ulama kita yang seringkali kita dengar tiba-tiba je dapat berita dah meninggal dunia. Dan ulama ni, tuan-tuan, hilangnya tak berganti masalahnya. Bukan dia boleh ganti. Bila dia hilang, habislah. Maka sebab itulah kita kalau satu benda tu boleh ada pengganti tak jadi masalah. Tetapi para ulama kata sering kali ulama-ulama memesan pada kita, apabila mereka telah tiada maka habis. Kita hanya ingat lagi, yang tinggal hanyalah karangan-karangan kitab mereka, apa yang ditinggalkan nasihat-nasihat mereka, itu je yang boleh kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita. Baik. Jadi dapat mengalirkan air mata, jadi memberikan kesan, iaitu taksir dalam hati kita bila baca. Kita baca daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, baca kitab-kitab, kita dapat menjiwai, menyelami perasaan bagaimana para ulama dulu. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan rasa dengan penuh rasa kasih sayang kepada umat, dengan penuh rasa haibah, penuh rasa nak menyampaikan setiap kalamullah itu
kepada umat ini. Dan sahabat-sahabat menerimanya dengan hati yang penuh rasa bahagia, penuh rasa terkesan dengan setiap kalamullah, setiap kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting tuan-tuan, supaya hati kita ni sentiasa ada kesan. Bila dengar perkataan ittaqullah, mesti ada kesan tuan-tuan. Kalau tak ada rasa kesan tadi, bahaya kita tuan-tuan. Bila mendengar Tok Khatib kata bertakwalah kepada Allah, tapi tak ada rasa hati kita anggap benda tu biasa, rutin mingguan, kita hanya mendengar ittaqullah, maka sebenarnya ketahuilah hati kita dalam bahaya. Sebab itu penting kita rujuk dengan ulama-ulama yang sering kali mentarbiahkan hati untuk kita dapat menjernihkan hati kita. Kalau tak, jadilah kita seperti orang yang mana hanya ada jasadnya saja tapi rohnya tiada. Orang yang seolah-olah mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi begitu. Sebab itu kalamullah yang kita baca, Al-Quran yang kita baca tu mesti kena ada kesan. Setiap zikir yang kita baca mesti ada kesan, yang mesti ada kesan dalam hati kita. Yang itulah yang para ulama tasawuf kita ajarkan kita, iaitu ta'thirul qalb, iaitu memberi kesan kepada hati. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Baik, maka terhimpunlah di dalam nasihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ini keindahan ikhlas dan keindahan bahasa, lalu kalimah yang keluar daripada hati yang ikhlas tadi akan masuk ke dalam lubuk hati pula dan benar-benar memberikan kesan yang ketara sekali. Jadi ulama, ustaz yang mengajar tu pun, kalaulah hati dia mati, maka tak sampai tuan-tuan. Kerana kita tak boleh nak menyampaikan benda yang kita tak punya. Kalaulah hati kita ni mati, kita nak memberi nasihat kepada orang suruh ingat, maka kita sendirilah sepatutnya yang dapat kesan daripada apa yang kita cakap. Tapi kalau kita sendiri yang bercakap pun tak terkesan, kita pun sendiri tak ambil peduli dengan apa yang kita cakap, maka jadi rugilah kita. Jadilah seperti mana orang yang mana dia memberi manfaat kepada orang lain tetapi diri sendiri terbakar. Yang dikatakan seperti lilin yang mana memberikan cahaya, yang lain semua terang, tapi tempat di bawah lilin itulah yang gelap. Tok Guru tu rupanya yang hatinya yang hitam rupanya. Jadi sebab itulah kita sebenarnya sama-sama memerlukan nasihat-nasihat daripada kalam para salafus salihin kita. Dalam kita lihat kitab-kitab karangan Imam Ghazali ni, kita dapat lihat pasti bila kita baca yang bahasa Arab punya, kita baca yang yang kitab karangan-karangan beliau, ada yang bahasa Farsi, tapi ada yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita dapat lihat bagaimana apa ayat yang digunakan oleh Imam Ghazali ni tinggi-tinggi kadang-kadang ayat dia. Kan? Bagaimana dia cerita pasal lautan, dia cerita pasal padang Sahara yang luas. Apa yang digambarkan sesuatu ayat yang digunakan tadi adalah dengan bahasa-bahasa yang halus, dengan bahasa yang tinggi pemahamannya, supaya kita sendiri dapat terkesan dengan apa. Baik. Dan begitu juga dengan ikhlas tadi, maka bergabung dia, maka akan memberikan kesan yang amat ketara sekali dalam kehidupan kita. Maka inilah nilai kebenaran dan nilai keindahan yang sebenarnya. Nilai keindahan yang sebenarnya. Dan inilah nilai sastera yang sebenar, iaitu ikhlas, indah, benar dan berkesan. Ini semua terhimpun dalam di dalam 4 perkara tadi. Ada ikhlas, kemudian cantik pula percakapan dia, ayat tadi disusun dengan baik lagi, dan kemudian memberikan kesan kepada hati-hati yang mati, akhirnya hati tadi kembali hidup. Tidak mustahil tuan-tuan. Bagaimana keras pun hati seseorang, tapi pasti boleh dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun keadaan hati kita yang hitam,
pasti boleh digilapkan kembali bercahaya. Seperti mana hati seperti mana tanah yang tidak subur, yang tidak mengeluarkan apa-apa hasil, tetapi apabila turunnya hujan, Allah Taala tumbuhkan tumbuh hijau, tumbuh rumput-rumput, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang mana Allah Taala menghidupkan sesuatu yang mati itu daripada mati kepada hidup. Itu bukan mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya. Kemudian daripada itu, walaupun surat ini pada asalnya ditujukan khusus kepada anak murid Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, namun isi dan kandungannya adalah sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat, sama ada tua atau muda, kerana nasihat yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ini sangat penting bagi mereka yang mahu memantapkan keazaman dalam usaha yang berterusan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jadi janganlah kita anggap nasihat untuk seseorang itu untuk seorang je. Tak. Kadang-kadang ustaz dia cakap, dia marah kat seorang, tapi orang lain dia buat tak peduli aja, tak ambil pusing pun dengan apa yang dicakap. Jadi ini merugikan setiap orang. Kadang-kadang nasihat tadi walaupun diberikan secara khusus, tetapi apabila semua ambil manfaat, maka semua orang dapat kebaikan yang banyak daripada nasihat tersebut. Baik, semoga terjemahan ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan satu amalan yang soleh bagi penterjemah dan pembacanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jami' Masjid Delhi, India. 29 Jamadil Akhir 1417 Hijrah, 11 November 1996. Al-Faqir ila rahmatillahil qadir, Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi rahimahullahu ta'ala. Tahun 1996 tuan-tuan. Jadi time ni saya tak pergi lagi lah. Saya lepas 2 tahun lepas tu, bulan 11 juga saya jejak kaki ke sana. Di Masjid Jami' ni, pergilah. Bagaimana kita belajar daripada para ulama kita di sana, kerana banyaknya manfaat. Dan baru-baru ni juga dalam bulan ni meninggal juga salah seorang daripada guru saya di sana, iaitu Maulana Syahid rahimahullah ta'ala, cucu kepada Maulana Zakaria rahmatullah alaih, yang banyak juga menulis kitab, dan beliau adalah salah seorang daripada naib kepada mudir di Madrasah Mazahir Ulum, Madrasah Mazahir Ulum Saharanpur di India sana. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keluasan kepada pusara mereka-mereka yang telah berkorban untuk umat ini, dan kita jadikan mereka-mereka ini sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Hakikatnya diri kita ini bukan milik kita. Bahkan ulama-ulama, para asatizah kita sentiasa memberi pesanan kepada kita, kita ni telah diwakafkan untuk umat. Kita ni, diri kami ni, para ulama, orang panggil ulama lah hakikatnya, wallahu alam, adalah diwakafkan untuk umat, bukan untuk diri kita. Jadi sebab itulah sama-sama kita ambil manfaat daripada karangan-karangan mereka ini, dan kita sama-sama dapat belajar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan yang banyak kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu